عن عمر رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال: يا عمر أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه Muslim. Daripada Umar radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, katanya, ketika mana kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, tiba-tiba muncul kepada kami seorang yang bersangatan putih pakaiannya, bersangatan hitam rambutnya, tidak nampak padanya kesan perjalanan, dan tidak ada seorang pun dari kalangan kami mengenalinya. Sehingga ia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu ia menyandarkan dua lututnya kepada dua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ia meletakkan dua tangannya di atas dua pahanya, dan ia berkata: wahai Muhammad, ceritakan kepadaku tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah pesuruh Allah. Engkau mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji jikalau engkau mampu pergi kepadanya. Ia berkata, benar engkau. Kami hairan kepadanya. Ia yang bertanya dan ia yang membenarkannya. Ia berkata lagi, ceritakan kepadaku tentang iman. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu engkau beriman dengan Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian. Dan engkau beriman dengan ketentuan baik dan buruknya. Dia berkata, benar engkau. Dia berkata lagi, ceritakan kepadaku tentang ihsan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jikalau engkau tidak dapat melihatnya, maka sesungguhnya ia melihat engkau. Dia berkata lagi, ceritakan kepadaku tentang kiamat. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, tidaklah orang yang ditanya tentangnya lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Dia berkata, ceritakan kepadaku tentang tanda-tandanya. Baginda menjawab, yaitu bila mana seorang hamba perempuan melahirkan tuannya, dan bila mana engkau melihat seorang yang berkaki ayam, bertelanjang, miskin, mana tidak berpakaian, miskin, pengembala-pengembala kambing, berlumba-lumba meninggikan bangunan. Kemudian ia pun pergi. Aku duduk beberapa ketika. Kemudian Nabi SAW berkata, wahai Umar, adakah engkau mengetahui orang yang bertanya itu? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Dia berkata, sesungguhnya ia adalah Jibril. Ia datang kepada kamu, mengajarkan kepada kamu agama kamu. Hadis riwayat Muslim. Jadi hadis ini sebelum ini kita telah baca dah dua kali dan kita sambung kepada perbincangan kita sebelum ini. Ayat itu berkenaan dengan beriman kepada malaikat, beriman dengan malaikat. Jadi sebelum ini kita telah bicara berkenaan dengan beriman dengan Allah. Iman itu sendiri, perbezaan iman dengan Islam, hubungan antara iman dengan Islam dan iman kepada Allah. Kita telah bicara. Kemudian kita masuk pula berkenaan dengan iman dengan malaikat.
Beriman dengan malaikat bermakna yaitu beriman beriman dengan malaikat ini adalah merupakan salah satu daripada rukun iman yang 6. Rukun iman itu salah satunya hak inilah. Yang mana tu siapa yang mengingkari malaikat, dia adalah kafir. Sebab apa? Kerana dia mengingkari Allah, Rasul dan juga ijma' ummah. Ijma' umat Islam. Sepakat, semua sepakat. Ada seorang pun tolak berkenaan dengan hak ni. Dan hak ni sebab jelas dalam Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu jelas sekali. Beriman dengan malaikat ni iaitu beriman dengan nama-nama dia, sifat-sifat, tugas-tugas mereka yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atau beriman secara khusus, terima ada malaikat nama gani, Jibril, Mikail, Raqib, Atid, Harut, Marut dan sebagainya. Sebagaimana yang kita maklum tu. Hak mana nama dengan jelas disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita beriman secara detail lagu tu, secara terperinci. Tapi mana-mana malaikat yang disebutkan secara umum, tidak disebutkan secara terperinci dari segi sifat dia, dari segi tugas dia tak ada sebut dengan terperinci, maka waktu kita beriman secara umum. Sebab malaikat ni sebahagiannya diberitahu nama, sifat, tugas dia diberitahu. Allah Subhanahu wa taala raya ataupun Nabi sallallahu alaihi wasallam raya. Setengah tu tak ada raya. Tak tahu apa tugas dia. Walaupun secara umumnya diketahui juga tugas rukuk sahaja, sujud sahaja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak mana disebutkan secara umum lagu tu, maka kita beriman secara umum. Secara umum. Jadi beriman dengan malaikat ni ada di kalangan kita yang mengingkari. Ada di kalangan kita yang mengingkari keimanan dengan malaikat. Ada. Orang kawasan ni dah. Kawasan ni mau dah. Jadi amal cerita tu sebab kita sendiri, amal sendiri bahas dengan dia. Bekas seorang bekas guru agama di Kelantan ni. Lah ni mungkin umur dalam 70 lebih dah berkali dah. Ni cerita lebih kurang berkali 7-8 tahun lepas. Sebelum amal nikah lagi lah. Dia tu bekas ketua guru agama Kelantan. Pernah kerja dengan majlis agama apa orang itulah. Jadi yang pergi rumah dia tu kerana nak orang tua lah hajat jin lawak orang tina dia. Dia duk royak buah dia. Memang dia tak percaya. Dia kata semua 3-4 perkara ni jin, iblis, apa malaikat, patut gapo lagi dia royak. Semua bagai tak ada. Bagai dalam kita. Benda tu tubik berdasarkan amalan kita. Sebagaimana Nabi, benda tu tubik siapa boleh mengajar kepada dia baca Quran apa tubik 30 juz tu disebabkan oleh amalan Nabi. Kerana amalan Nabi tapo, amalan dia tu kesal, amalan dia tu tubik lagu tu. Dia kata tak percaya. Jadi aku tanyalah dia. Lepas tu lagu mana malaikat jumpa dengan Nabi pada ketika Nabi balik daripada Taif tu. Nak peracur gunung tu. Dua orang malaikat tu. Dia kata begitu. Amalan Nabi tu boleh peracur gunung. Jadi semua malaikat boleh peracur gunung. Kamu tanya ayat Quran tu. Ayat Quran adalah 3,000 malaikat. Tolong orang Islam dalam perang. Dia kata begitu. Bukan malaikat, dia kata amalan Nabi. Kesal daripada amalan Nabi. Dia kata lagu tu. Jadi bahagi baca ayat Quran 2-3 ayat Quran tak si terima. Tak si pakar. Tak ada, dia kata tak ada. Sebab tadi. Duk main sebab tadi. Jawab tu. Mereka merah muka. Lagu tu. Jadi dia tak terima kewujudan malaikat. Jadi kita faham makna dia tu. Maksud dia tu dia nak royak kalau Nabi pun boleh benda lagu tu dengan amalan dia, dengan tapa dia pun boleh juga. Tu je dia nak jalan begitu. Dia nak jalan begitu. Iyalah. Dia nak lagu tu nak buat ni. Royak-royak pun tak dengar, baca ayat Quran apa pun tak dengar. Jadi keimanan kepada malaikat ni
suatu keimanan yang mesti diikuti. Mesti seseorang itu kena beriman. Tidak beriman terhadapnya adalah kekufuran. Mesti. Jadi malaikat ni apa? Malaikat ni suatu makhluk yang tidak serupa dengan manusia. Yang mana ia dicipta daripada cahaya. Dan juga ciptaan dia tu memenuhi ufuk. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tengok Jibril alaihi salam pada ketika dia Mi'raj, dalam rupa dia asal tu, sayap dia tu memenuhi ufuk timur dan barat. Besarnya dia. Dalam saiz rupa dia yang asal. Lepas tu dia suci daripada perempuan dan lelaki. Tidak jantan, tidak betina. Tak ada malaikat lelaki dan juga malaikat betina. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan malaikat ni, pada dia hanya ada hazzul malakiyah, bahagian kemalaikatan, sifat-sifat kemalaikatan. Waktu saja je ada pada dia. Waktu saja ada pada dia hazzul malakiyah, iaitu bahagia yang nak pada benda-benda baik saja. Dia tidak suka pada benda-benda buruk, kasih kepada benda-benda jahat. Itu sifat malaikat. Beza dengan setan. Setan dia hanya ada pada dia hazzul syaitaniyah ataupun hazzul bahimiyah, bahagia sifat kebinatangan, kesyaitanan, yang mana dia tu tak suka pada benda baik pula. Setan dia beza. Manusia pula dua-dua ada, hazzul malakiyah pada hazzul bahimiyah pada. Allah Subhanahu Wa Taala cipta dua-dua sekaligus. Bahagia ia cenderung kepada kemalaikatan dan bahagian yang cenderung kepada kebinatangan, kesyaitanan. Dua-dua ada. Yang mana dua-dua bahagian ni dia saling jebadi. Kalau kuat hak ni lah. Hak ni naik, hak ni turun. Kalau kuat hak ni naik, hak ni turun. Kalau dia juruh, dia tidak jahat. Kalau dia jahat, dia tidak juruh. Dia berlawan dua. Itu sifat manusia. Tetapi malaikat diciptakan dengan hazzul malakiyah sahaja. Hazzul malakiyah sahaja. Dan boleh membesar atau mengecil silap ni. Silap. Dia boleh membesar, bukan tidak. Boleh membesar dan boleh mengecil, dan macam-macam lagi sifat dia. Dan juga sifat dia lagi, mereka ni tak apa. Tu kita kejutkan. Tidak teratur molek tulis. Dan juga malaikat ni bilangan dia tidak diketahui. Bilangan dia tidak diketahui. Yang mana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut di dalam Al-Quran, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illahu." Dan tidak mengetahui bilangan tentera-tenteranya kecuali dia, iaitu Allah. Mana hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui bilangan tentera-tentera dia. Bilangan malaikat dia tu hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Kita tak tahu. Bilangnya dia tu begitu banyak, sehingga di dalam hadis Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam Isra Mi'raj tu, dalam hadis itu, bila mana tiba di Baitul Ma'mur, maka Jibril berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hadzal Baitul Ma'mur yusalli fihi kulla yawmin 70,000 malakin, idza kharaju lam ya'udu ilaih." Ini Baitul Ma'mur, dia kata. Yang mana di Baitul Ma'mur ni tiap hari semaya, dalam setengah riwayat tawaf. Setiap hari tawaf 70,000 malaikat. Setiap hari. Bukan setahun sekali, setiap hari. Yang mana, hak mana tawaf dah ataupun semaya dah di Baitul Ma'mur, dia tidak akan balik tawaf dah lagi situ. Mana sekali dah, sore-sore tu sekali. Bila? Cuba bila? 70,000 sehari. Setiap hari 70,000 masuk Baitul Ma'mur. Hak masuk hari ni dia tak lari dah lepas pada tu. Mana esok orang lain pula, esok malaikat lain pula, lusa tu lah tu. Hak lain saja, hak lain semua. Lepas tu, tak tahu. Cuba bila? Pecah kalkulator dia. Pecah, tak tubik. Tak tubik jawapan. Banyak. Sebab tu bilangnya dia banyak.
tidak dapat diketahui, hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui. Lepas tu bilangnya dia tu terlalu banyak. Bilangnya dia tu terlalu banyak. Dan juga Jibril saja pun rupa dia asal tu memenuhi ufuk timur dan barat. Lepas tu mana dia duduk? Mana dia duduk? Lagu mana kita nak percaya? Jadi hal ni termasuk di dalam imanun bil ghaib, percaya kepada perkara-perkara ghaib. Jadi bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut lagu tu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut lagu tu, walaupun kita tidak dapat nak bayar ke benda tu, kita kena terima. Kena terima. Sebab tidak semua benda kita boleh ukur dengan akal fikiran kita. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala ni maha luas. Bukan dunia bumi ni saja. Bukan luas lagi kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalaulah kita kata di tempat yang kecil, tidak luas, seramai tu malaikat, lagu mana dia nak duduk? Tak jadi masalah bagi malaikat. Bagi malaikat tidak menjadi masalah. Sebab kalau kita tengok kepada asal kejadian malaikat, kita bandingkan dengan asal kejadian kita. Kejadian kita, kejadian manusia ni, kejadian asal daripada tanah. Kita ni asal daripada tanah. Sifat tanah ni lagu mana sifat tanah? Sifat tanah ni dia makan ruang. Makan ruang. Kalau kita puh dari berdi penuh, tak boleh naik isi dah. Pada tak boleh masuk dah. Itu sifat tanah. Itu sifat tanah. Sebab tu kita yang dijadikan daripada tanah ni, sifat dia lagu tu juga. Jisim kita ni berjasad. Lagu tu sifat kita. Jisim hak jenis. Zahir lagu ni lah. Maknanya kalulah penuh dah orang dalam masjid ni, tak boleh masuk dah. Pada tak boleh masuk. Dia luar. Sifat kita serupa dengan asal kejadian kita, iaitu daripada tanah. Berbeza dengan malaikat. Malaikat dijadikan daripada cahaya. Sifat cahaya lain. Sifat cahaya lain. Sifat cahaya, kalau kita tengok cahaya sudah memenuhi ruang ni. Penuh dah cahaya dengan masjid. Cerah, terai pun terai dah. Mari cahaya lain, dia boleh masuk juga, tak ada masalah. Boleh. Bukan kata mari cahaya lain daripada luar, tak boleh masuk. Dek luar cahaya. Lampu pecik tu dek luar. Bukan. Boleh masuk. Tetap boleh masuk. Mana itu sifat cahaya. Begitu juga dengan malaikat yang dijadikan daripada cahaya, dia tidak jenis sifat makan ruang. Jisim dia tu dipanggil jismun latif. Jisim yang halus, seni halus. Yang mana jisim dia tu walaupun dia tu berjisim, tetapi sifat jisim dianya tidak makan ruang, tak makan ruang. Mana tidak kata jadi ketak, jadi penuh kedek, tak apa, penuh. Majlis lagu ni susu dia sampai ke langit, tak apa, boleh lalu kata terbang ke atas. Tak tepuh, tak apa. Itu sifat malaikat. Jadi di sini ayatnya makna, walaupun malaikat tu bilangnya dia tu begitu banyak, saiz dia tu begitu besar, tapi tak apa. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin matna wa thulatha wa ruba'. Segala puji bagi Allah yang menciptakan langit-langit dan bumi, dan yang menjadikan malaikat-malaikat sebagai utusan dia. Itu sifat malaikat, sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tu pula sifat dia mempunyai sayap. Dua, 3, 4 sayap dia. Mana besar, tidak jenis makhluk kecil. Tetapi malaikat sifat dia boleh ngecik, boleh berupa orang. Seperti biasa dia berupa zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan rupa Dihyah al-Kalbi. Dia macam-macam lagi dia boleh berupa. Tapi maknanya malaikat ni sifat dia tak apa, tidak macam ruang, ramai pun tak apa, tidak menjadi masalah. Mana kita tidak boleh kata dah dia ramai gini semua, dia duduk mana? Munasabah kok ramai gitu semua. Nak bisa mana? Patut apa kerja yang ramai gitu semua tu? Kita selama kita ni pun tak ada arah nak kerja tu. Tak ada arah nak kerja.
Lepas tu buat ramai-ramai tu ada faedah ke? Jangan soal. Jangan soal. Kerajaan Allah Subhanahu wa taala ni luas. Cukup luas kerajaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana bilangnya dia tu tidak diketahui. Kemudian malaikat ni sifat dia adalah hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang mulia. Sentiasa mentaati perintah Allah. La yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'malun. Itu sifat malaikat. Mana tidak mendahului kata-kata kecuali mana mereka tu melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'suna ma amarahum, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu sifat malaikat. Tidak deraka kepada Allah di atas apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada mereka, dan malaikat ni melakukan apa sahaja yang diperintahkan. Perintah gapo-gapo pun dia buat belaka. Dia buat belaka. Mana sebab apa? Sebab dia satu hazzul malakiyah sahaja yang ada di dalam diri dia. Sifat-sifat molek sahaja. Nak kepada sifat-sifat molek sahaja. Itu sifat malaikat. Kemudian malaikat ni masing-masing ada tugas. Banyak mana pun tetap mempunyai tugas daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada tugas. Kita tak payah fikirlah tugas dia. Hak mana Allah Subhanahu wa taala tak sebut kepada kita tugas malaikat tu, waktu kita tak usah fikir. Bukan kerja kita. Itu bukan tugas kita nak fikir kerja malaikat tu. Suruh kepada Allah Subhanahu wa taala tu. Tetapi mana-mana yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tugas malaikat tu, itu kita kena percaya. Kena percaya. Malaikat ni cabut rezeki, jaga rezeki, kita kena percaya. Malaikat ni menurunkan wahyu. Malaikat ni jaga bukit, jaga laut. Seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam balik daripada Taif tu. Malaikat ni diwakilkan kepada rahim-rahim, jaga rahim kandungnya wanita tu, kandungnya seseorang perempuan. Betul. Mana hak tu Allah Subhanahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis, "Inna Allah wakkala birrahimi malakan yaqulu ya rabbu nutfah, ya rabbu 'alaqah, ya rabbu mudghatun." Ataupun ya rabbi. Di dalam Sahih Bukhari, mana Allah Subhanahu wa taala mewakilkan pada rahim seorang malaikat. Yang mana malaikat tu kata bila mana kejadian di dalam rahim perempuan tu berlaku jadi mudghah, sekutu darah, dia berkata ya Tuhan, sekutu darah dah. Ya Tuhan, sekutu daging dah. Dia rajak kepada mula-mula mana air mani dulu, lepas tu darah, lepas tu sekutu daging, rajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seterusnya kejadian itulah ditiupkan dulu apa-apa, mana dia tu diwakilkan untuk jaga setiap rahim perempuan ada berlaku. Pencatat manusia, raqib atid apa tu? Apa? Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu mengungkapkan sesuatu kata-kata kecuali di sisi dia ada dekat dengan dia raqib dan juga atid. Itu pencatat. Itu malaikat yang bertugas sebagai pencatat amalan manusia. Jadi waktu pun kena cahaya belaka tu. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Mana ada bagi seseorang itu ada orang yang sentiasa mengikuti dia, di depan dia, di belakang dia. Mereka menjaga seseorang itu dengan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak tu hak Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran, hak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut dalam hadis dengan khusus. Dengan khusus sebut malaikat ni tugas dia gani, malaikat ni tugas dia gani. Jadi hak sebut dengan khusus tugas lagu tu kita kena percaya sebagaimana yang disebutkan. Hak tak ada sebut percaya secara umum. Percaya secara umum berkenaan dengan kepercayaan kepada malaikat, kejadian malaikat ni.
Itu beriman kepada malaikat. Jadi mana itu menjadi satu kewajipan. Kemudian bukan dengan hal ini, kalau kita tengok dalam kitab-kitab tauhid, kitab-kitab akidah usuluddin, ada bahas dengan panjang lebar lagi lah. Bahkan dalam setengah-setengah syarah hadis itu panjang lebar bahas. Panjang lagi bahas tugas masing-masing hadis mana, ayat mana, apa tu. Jadi tak perlulah kita panjang sana. Kemudian seterusnya beriman dengan kitab. Beriman dengan kitab. Jadi beriman dengan kitab ni iaitu dengan segala kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi. Yang diketahui dan disebutkan di dalam Al-Quran dengan jelas nama kitab. Nama kitab. Kepada siapa? Jadi kalau sebut dengan jelas lagu tu, maka kita beriman dengan jelas gitu juga. Seperti Quran, jelas dah. Turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam Zabur, wa ataina Dawud zabura. Jelas turun kepada Nabi Daud Taurat. Wa anzalna at-taurata inna anzalna at-taurata fiha hudan wa nur. Ada sebut pada Nabi Musa apa tu? Jelas juga. Injil jelas juga. Suhuf Ibrahim, suhuf Musa, suhuf Ibrahim wa Musa, jelas dalam Quran sebut. Mungkin suhuf Musa tu tak lain daripada Taurat, suku pula hatu tu. Jadi mana yang disebutkan dengan jelas gitu, dengan khusus lagu tu, maka kita beriman dengan jelas. Beriman dengan jelas. Injil turun kepada siapa? Kita beriman turun kepada Nabi Isa. Sebab apa? Sebab sebut lagu tu. Sebut lagu tu. Dan yang tidak diketahui itu makna tidak diketahui secara khusus. Turun Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabi-nabi yang lain, tapi tidak diketahui dengan terperinci. Maka itu kita beriman secara umum. Beriman secara umum. Mana kepada nabi-nabi yang lain juga diturunkan kitab, cuma Allah Subhanahu wa taala tak turun kitab tak rayak kitab gapo. Suhuf gapo tak rayak. Jadi bukan ada orang ni macam-macam lah. Di kalangan ulama ada yang kata banyak ni beratus macam-macam kepada Nabi Ibrahim banyak dibilangnya. Tetapi boleh dikatakan hampir semua riwayat-riwayat itu tidak sahih. Tidak dapat dipastikan dengan jelas. Jadi hak mana tak pasti lagu itu, kita beriman secara umum. Secara umum. Yang mana Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran. Demi sesungguhnya. Mana kami mengutuskan kami mengutuskan rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti dan mukjizat yang jelas serta nyata. Dan kami telah menurunkan bersama-sama mereka kitab suci dan keterangan yang menjadi neraca keadilan. Walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna walaqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna. Tak apa ingat ayat dia. Ayat ni di dalam surah Al-Hadid. Tak apalah. Jadi maknanya Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran bahawasanya rasul-rasul ni diberikan bukti-bukti. Bukti-bukti itu sama ada di dalam bentuk kitab, suhuf dan sebagainya, dan juga mukjizat. Mukjizat yang jelas dan nyata. Sebahagian mukjizat disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi mana yang tidak disebutkan secara jelas, maka kita beriman secara umum gitu saja. Kemudian kitab-kitab ni, antara dia kitab-kitab tu, beriman kepada kitab tu, beriman bahawasanya ia adalah sesuatu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan untuk diikuti. Bukan untuk diikuti. Lepas tu beriman tu, kalaulah kitab yang memang asalnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi akhirnya diselewengkan, maka hak mana kita nak berimannya? Kita beriman dengan hak asal. Hak asal yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hak diselewengkan tu. Bukan yang diselewengkan seperti yang berlaku kepada Taurat, kepada Injil, perjanjian lama, perjanjian baru itu.
Bible ke apa tu berlaku pada hak tu. Jadi kita beriman kepada hak asal. Tapi beriman itu bukan untuk diikuti. Tetapi sebagai percaya bahawasanya ia adalah kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada nabi-nabi yang tertentu. Kerana hukum dia telah dimansuhkan. Berbeza dengan beriman dengan Quran. Beriman dengan Quran dengan makna mengikuti segala isi kandungan Al-Quran. Mana bukan untuk baca saja. Bukan semata-mata baca, nak wisedak ke, nak baca majlis-majlis tertentu ke apa ke, tidak. Tetapi untuk diikuti. Untuk diambil iktibar. Mana-mana ia patut diambil iktibar, ambil sebagai pengajaran. Mana-mana ia patut diamalkan, amalkan. Mana-mana ia patut dipercayai, diiktiqad, kena pegang lagu tu. Kepada isi kandungan Al-Quran. Mana bukan semata-mata baca. Musim ni baca, majlis ni baca. Lepas tu masing-masing pakat lupa apakah yang dikehendaki oleh Al-Quran. Sedangkan kalau kita tengok pengajaran-pengajaran yang diikut yang terdapat di dalam Al-Quran, waktu tu kalau kita tengok berkaitan dengan cerita nabi-nabi tu, berkaitan dengan hari berkaitan dengan peristiwa selepas daripada mati tu, Quran sebut berkali-kali, bukan sekali sebut dengan gaya bahasa yang berlainan. Supaya apa? Supaya kita ambil pengajaran, supaya kita ambil iktibar. Kalau tidak, apa faedah ya Allah Subhanahu Wa Taala sebut berkali-kali, berulang-ulang sebut tu, supaya kita sentiasa mengambil berat terhadap isi kandungan Al-Quran tersebut. Berbeza dengan kitab lain. Sehingga kalau kita tengok di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, mana pernah suatu kali dijumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bawa Taurat. Dan dia berasa molek isi kandungnya. Jadi mungkin Taurat yang tidak diselewengkan, dia berasa comel. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun kata kepada dia, "Alam atikum biha bayda'a naqiyatan, wallahi law ja'a Musa ma wasi'ahu illa ittiba'i." Aku tidak kira aku bawa kamu kok terang-terang dah kan? Terang-terang dah aku bawa kamu. Kalaulah Musa hidup lagi, Musa mari, dia tak ada ruang, tak ada peluang kepada dia kecuali mengikut apa yang dibawa oleh aku. Maknanya Nabi, walaupun seorang Nabi sekalipun, kalau dia mari pada zaman ni, pada zaman akhir ni, zaman Nabi SAW, tugas dia adalah mengikut apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Kalau seorang Nabi, ya dia diberikan syariat oleh Allah Subhanahu Wa Taala khusus untuk dia. Allah Taala beri syariat. Tapi kalau dia mari, dia tetap kena ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi Musa pun setara tu, kalau kita jauh-jauh lagi, lebih-lebih patut lagi. Mana kita tidak boleh meninggal segala isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran. Mana itu beriman kepada kitab. Kemudian seterusnya beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul. Makna dianya beriman kepada Rasul, yang mana Rasul yang mana disebutkan nama dia secara khusus, maka beriman secara khusus. 25 orang Rasul tu. Yang mana sebut pula turun tu diutuskan kepada kaum Gani. Wa ila Thamud aqahum salihah. Kepada Samud utus Nabi Saleh. Maka kita beriman lagu tu. Kepada Ad, Nabi Hud. Kita beriman lagu tu. Mana yang mana Allah Subhanahu Wa Taala sebut nama secara khusus, sebut pula kepada kaum mana ia diutuskan, ia dibangkitkan, maka kita beriman secara khusus lagu tu. Secara khusus. Ini mana merangkumi 25 orang Rasul. Dan mana yang tidak disebutkan namanya secara umum, Allah Subhanahu Wa Taala tak ada sebut nama dia. Tak ada sebut. Waktu tu mana beriman secara umum. Ayat ni tulis Quraisy sangat.
Jadi mana yang Allah Subhanahu wa taala tidak sebut nama dia dalam Quran, tidak sebut, maka kita beriman secara umum. Mana ada lagi rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi namanya tidak disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi kita terima. Kita terima bahawasanya mereka adalah rasul-rasul yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bilangan dia tidak dapat dipastikan. Bilangan tidak dapat dipastikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna rusulan min qablika minhum man qasasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik." Kami telah utuskan rasul-rasul sebelummu, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di kalangan mereka kami cerita kepada kamu. Mana ada Allah Subhanahu wa taala cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana cerita tu berdasarkan Al-Quran dan juga berdasarkan kepada Al-Wahyul Khafi pada hadis. Ilham kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada cerita. Wa minhum man lam naqsus 'alaik, dan di antara mereka, di antara rasul-rasul itu yang kami tidak ceritakan kepada kamu. Mana ada lagi? Ada lagi sebilangan rasul-rasul yang Allah Subhanahu wa taala tidak ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Allah taala cerita ke Nabi, mesti Nabi royak. Mesti Nabi royak. Sebab itu tugas Nabi. Siapa segala hak dia tahu. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah. Allah taala kata Nabi, wahai rasul, sampaikan apa yang diturunkan daripada Tuhanmu. Kalau kamu tak sapa, maka bermakna engkau tidak menyampaikan risalah Tuhanmu. Mana tugas Nabi sallallahu alaihi wasallam kena sapa berlaku, sapa berlaku. Jadi hak mana dia tahu, hak mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan kepada dia dengan detail, terang, dia akan royak dengan terang. Dia akan royak dengan terang. Jadi hak mana hak dia tak tahu, Allah Subhanahu wa taala tidak sebut dengan terang kepada dia, maka tu dia tak royak. Dia tak royak. Mana ada lagi yang Allah Subhanahu wa taala tidak ceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bilangan rasul-rasul. Ada lagi. Waktu Allah taala sendiri sebut dalam Quran, ada yang kami tidak ceritakan kepada kamu. Kemudian beriman kepada rasul juga. Dari segi beriman kepada rasul dulu, beriman dengan makna percaya bahawasanya mereka adalah utusan-utusan yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan tidak membezakan seorang pun di kalangan mereka, tidak membezakan. Terima berlaku. Terima molek berlaku. Tidak membezakan dari segi kepercayaan. Mana bahawasanya mereka semuanya diutuskan oleh Allah dan mereka semua adalah orang yang mulia. Terima berlaku. Tidak kata setengah rasul tolak, setengah rasul terima, tak. Setengah rasul mulia, setengah rasul hina, tak. Tidak. Sifat orang Islam, kita orang Islam ni terima berlaku. Semua yang diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak sebagaimana Yahudi, tidak sebagaimana Nasara, Kristian, tidak. Sebab mereka tu ada hak dia terima, ada hak dia tolak. Ada hak mereka mulia sehingga sampai kepada peringkat Tuhan. Ada yang mereka hina sehina-hinanya. Ada. Tu seperti contoh kita kata Yahudi, setengah-setengah nabi itu dia akak sampai ke peringkat Tuhan. Setengah-setengah nabi. Seperti kata Uzair dia anggap anak Allah. Wa qalatil yahud Uzair ibn Allah. Yahudi kata Uzair itu adalah anak Allah. Itu nabi. Dan nabi rasul serta rasul seperti Nabi Yakub. Dia kata Nabi Yakub, dia muliakan Nabi Yakub. Siapa kata hebatnya Nabi Yakub ni? Gocoh dengan Allah. Gusti dengan Allah Nabi Yakub. Allah kalah. Nabi Yakub ni. Tu tak tahu. Setara mana bisa. Mana siapa kata tu boleh mengalahkan Tuhan.
Banyak lagi Nabi Daud dan Nabi-Nabi lain, mereka akak mulia ke siapa kepada melebihi taraf seorang Rasul. Dan setengah Rasul pula mereka hina. Mereka hinakan. Seperti Nabi Isa. Mereka anggap Nabi Isa itu anak zina, anak haram. Maryam itu pelacur. Itu anggapan mereka. Mana mereka tak terima. Tidak terima Isa itu sebagai seorang Rasul. Itu sikap Yahudi. Tetapi kita orang Islam, umat Nabi SAW terima semua Rasul. Terima semua Rasul adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan merupakan orang-orang yang mulia, orang-orang yang baik. Dan termasuk di dalam kepercayaan kepada Rasul ni, iaitu percaya bahawasanya Nabi SAW adalah penyudah sekalian Rasul. Baik. Jadi hak tadi itu dalam Quran pun ada sebut qulu amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila min qablika. Ada sekali ayat itu la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membezakan di antara seorang pun rasul-rasul. Mana kita tidak membezakan orang Islam umat Nabi SAW tidak membezakan di antara rasul-rasul itu orang ni molek, orang ni tak molek dak. Semua molek berlaku. Semuanya adalah utusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Kemudian termasuk di dalam kepercayaan kepada Rasul, iaitu percaya Nabi SAW adalah penyudah sekalian Rasul. Tak ada dah Rasul selepas daripada Nabi SAW. Tak ada. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Muhammad itu bukan ayah pada salah seorang daripada kamu, tetapi dia adalah utusan Allah dan penyudah sekalian Nabi. Jadi itu kepercayaan juga, termasuk berkait dengan kepercayaan kepada Rasul, kepercayaan kepada Rasul. Jadi marilah kau anak kau siapa kau deh. Ramai lagi yang mengaku sebagai Rasul. Nama kau Ghulam Ahmad Qadiani, dia ramai lagi. Tu tak boleh pakai belaka. Semuanya ditolak. Kalau tempat kita ni apa? Haji Qaha, sama dia lagi. Ramai lagi deh. Kau mengaku tu, tu semua ditolak. Palsu belaka tu. Itu semua adalah palsu. Sebab Quran ayat dah. Nabi SAW adalah penyudah sekalian Nabi. Penyudah sekalian Nabi bermakna segala sifat-sifat yang khusus bagi seorang Nabi telah habis. Putuh dah. Putuh dah segala sifat-sifat yang khusus dengan Nabi. Apa dia sifat khusus dengan Nabi? Dia wahyu. Dia wahyu. Tak ada wahyu selepas daripada Nabi SAW. Maksum. Tak ada dah. Siapa yang kata bahawasanya selepas daripada Nabi SAW ada lagi manusia yang maksum seperti puak-puak Syiah, maka dia dengan sendirinya dia telah engkar akidah khatmin nubuwah. Engkar akidah Nabi SAW sebagai penyudah Nabi-Nabi. Engkar akidah tu kafir. Rosak akidah. Terkeluar daripada agama dengan sendirinya. Sebab apa? Engkar ayat Quran sana. Ayat Quran itu jelas sebut Nabi SAW penyudah sekalian Nabi. Maksudnya segala sifat khusus bagi Nabi tak ada dah. Selepas daripada kewafatan Nabi SAW tak ada. Kalau ada orang dakwah terima wahyu, tak betul. Tak betul. Sesak, rosak akidah tu. Termasuk di dalam beriman kepada Rasul dengan Rasul ni, iaitu tidak melebihkan kedudukan Rasul ni lebih daripada kedudukan seorang hamba Allah. Sebagai manusia, kedudukan seorang manusia. Mana tak boleh lebih. Tak boleh jadi sebagaimana Nabi, sebagaimana puak-puak Kristian, ia melebihkan kedudukan Nabi Isa sampai kepada peringkat Tuhan. Taraf Tuhan. Salah satu daripada 3 Tuhan. Tak boleh. Jadi percaya kita kepada Rasul, percaya dia adalah seorang hamba. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Katakanlah wahai Muhammad, aku hanyalah seorang hamba, seorang manusia sebagaimana kamu. Seorang manusia sebagaimana kamu. Cuma diwahyukan kepada aku. Itu sahaja fasal. Yang memisahkan di antara Nabi SAW dengan orang lain, iaitu Nabi SAW diberikan wahyu. Jadi nak boleh wahyu itu adalah sifat-sifat khusus. Maksum kau apa sebab nak terima wahyu. Sebab nak terima wahyu. Tapi dari segi dia tu sendiri, dia adalah seorang manusia. Sifat dia, sifat manusia. Makan, minum, berok, macam-macam. Serupa manusia. Kalau manusia ada bayar, dia pun ada bayar juga. Ada bayar seperti kita. Seperti kita.
ada bayar. Sebab tu Nabi SAW ada tempat dalam perjalanan dia cari pohon rende nak teduh. Nak teduh. Mana dia panah. Dia tu panah, kena panah juga. Kalau tidak apa faedah dia cari pohon nak teduh ni. Supaya dia balik daripada Taif dia juga dalam banyak perjalanan dia cari tempat untuk berteduh. Jadi tak betul lah cerita kata kalau dia jalan ke awal mari. Kalau awal ikut dia, waktu dia cari pokoknya. Tu canggih dengan hadis sahih. Kita tu tak betul. Mana dia ni manusia supaya dengan kita. Kalau dia buat air pun supaya dengan kita, kena kami. Tidak kata ilah telak bumi. Tak, serupa je. Serupa. Sebab tu Nabi SAW bila mana dia nak kecing, pada ketika tak ada jambil lah, rumah dia kecing luar. Dia bawa anazah. Anazah tu tak kecil. Bawa anazah sebab apa? Sebab dia nak peracur tulis. Peracur tulis. Kalau tanah kerah, dia nak peracur tanah kerah tu. Dia nak peracur tanah kerah tu sebab apa? Sebab dia tak suri air kecil dia tu ngecik balik ke dia. Nak pelembut tanah tu. Supaya apa? Kalau dia kecil, air kecil tu dia ngecik balik. Jadi kalau tanah telah najis dia, tak payah katuk. Masuk tu pakai telah selalu. Ada. Tidak lagu tu. Dia sifat dia serupa manusia lain. Serupa manusia lain. Mana bukan kata dia ni cahaya ke berapa ke. Tak. Dia adalah manusia sebagaimana manusia-manusia yang lain. Cuma dia tu ada sifat-sifat khusus bagi seorang Nabi. Itu kepercayaan kita. Akidah kita. Ahlus sunnah wal jamaah. Mana kedudukan dia sebagai seorang manusia. Dan juga hamba Allah. Hamba Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hamba. Dia utusan Allah tapi dia adalah hamba Allah. Jadi bila mana dia hamba, dia tidak akan naik siapa ke peringkat Tuhan. Tak naik situ. Tak lebih siapa situ. Dan seterusnya beriman tentang dengan Rasul ini sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW.